Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sahira binti Rozaman Sadi dan nombor matrik saya ialah 196706 dan partner saya ialah Nurul Atirah binti Muhyiddin, dan kami berdua akan merakamkan video pertama iaitu pembuatan OV-Trap secara sendiri. Jadi untuk video yang pertama, saya dan Atirah akan merakamkan bagaimana cara untuk membuat OV-Trap dan apakah fungsi OV-Trap ini sebenarnya dalam menangkap nyamuk. Saya akan menerangkan bagaimana OV-Trap itu berfungsi, dan Atirah pula akan menerangkan bagaimana cara untuk membuat OV-Trap itu. Untuk makluman semua, OV-Trap merupakan alat yang dipasang oleh anggota kesihatan ataupun komuniti di tempat-tempat berisiko tinggi denggi. Lokaliti ini digelar sebagai lokaliti OV-Trap bagi mendapat telur nyamuk Aedes. Alat OV-Trap di sanitel ini dipantau setiap minggu selama 6 bulan bagi menentukan corak taburan dan kepadatan nyamuk Aedes. Jika sesuatu kawasan dikenal pasti menunjukkan aras kepadatan nyamuk yang melebihi tahap yang ditetapkan ataupun OV-Trap Index melebihi 10%, maka strategi kawalan vektor dan pencegahan wabak yang bersesuaian dengan faktor penyumbang akan dilaksanakan di lokaliti ini. Orang awam harus memberi kerjasama dan tidak mengganggu bekas OV-Trap ini agar keputusan kajian adalah tepat. Dengan itu, aktiviti pencegahan dapat dilaksanakan. Alat ini dirancang sebagai tempat perkembangan biakan nyamuk buatan yang bertujuan untuk mengendalikan populasi nyamuk tersebut. OV-Trap terdiri atas wadah gelap berisi air dan substrat tempat nyamuk bertelur. Kemudian telur jatuh melawati jaring dan masuk ke dalam air, di mana larva dapat berkembang menjadi pupa. Ketika pupa tumbuh dewasa, mereka terperangkap di bawah jaring dan tidak dapat keluar dari OV-Trap hingga akhirnya mereka mati. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nurul Atirah binti Muhyiddin dan seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya Nur Sahira, saya akan menunjukkan cara-cara yang mudah untuk menghasilkan OV-Trap dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekeliling rumah sahaja. Antara barang yang diperlukan untuk menghasilkan OV-Trap adalah seperti botol, jaring, kertas berwarna gelap, air, gunting, getah dan juga pita pelekat. Langkah yang pertama adalah ambil botol berukuran lebih kurang 2 liter dan potong separuh botol tersebut untuk mengasingkan bahagian atas dan bawah botol. Langkah seterusnya adalah dengan menutup mulut botol tadi dengan jaring menggunakan getah. Ini adalah untuk menghalang nyamuk dewasa yang terperangkap daripada keluar dari botol. Kemudian ambil bahagian bawah botol, isikan bahagian bawah dengan air sama ada air paip, air hujan ataupun air kolam. Air merupakan medium pembiakan bagi nyamuk. Langkah seterusnya adalah dengan mencantumkan bahagian atas dan bawah botol. Pastikan mulut botol yang diikat dengan jaring berada di atas permukaan air dan tidak ditenggelami air. Ini adalah untuk memberi ruang kepada nyamuk dewasa yang terperangkap di dalam botol untuk terbang. Kemudian gunakan pita pelekat di sekeliling botol untuk memastikan botol dalam keadaan stabil. Langkah terakhir ialah membalut OV-Trap menggunakan kertas gelap atau mewarnakan botol tersebut dengan warna gelap seperti hitam. Ini kerana nyamuk dewasa lebih tertarik dengan warna-warna gelap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sahira binti Rozaman Sadi dan nombor matrik saya ialah 196706.
Ini merupakan video yang kedua di mana saya bersama partner saya iaitu Nurul Atira binti Mohidin akan membuat video tentang pengenalan jentik-jentik dan juga bagaimana mencari jentik-jentik di kawasan kolej dan juga di sekitar rumah. Saya akan mencari jentik-jentik di sekitar kawasan kolej kerana saya berkuarantin di sini, manakala Atira pula akan mencari jentik-jentik di kawasan rumahnya di Johor. Seperti yang kita tahu, air bertakung merupakan utama tempat pembiakan nyamuk. Lalu telur akan dilepaskan oleh nyamuk betina pada sudut bekas air bertakung tersebut sebelum ia menetas menjadi jentik-jentik dalam tempoh 2 hingga 7 hari. Dalam tempoh seminggu, jentik-jentik berubah menjadi kepompom, seterusnya menjadi nyamuk selepas 2 hari. Itulah kitaran hidup nyamuk. Untuk makluman semua, nyamuk hanya memerlukan masa antara 11 hingga 16 hari sahaja untuk menjadi seekor nyamuk dewasa. Jika air yang bertakung tidak dibuang atau ditutup lebih daripada 3 minggu, sudah tentu nyamuk akan sempat membesar. Sebab itu, kita haruslah memeriksa rumah setiap minggu atau 2 minggu sekurang-kurangnya. Nyamuk dewasa ini boleh hidup antara 2 minggu hingga sebulan. Ianya bergantung kepada keadaan cuaca. Nyamuk yang berada di dalam rumah secara aman mempunyai hayat jangka masa yang lebih lama kerana tidak terkesan dengan perubahan cuaca di luar. Jadi, bagaimanakah kita hendak mengenali nyamuk Aedes daripada nyamuk biasa? Pertama, kita lihat pada badan dan kakinya. Ia sangat mudah untuk dikenali kerana mempunyai belang hitam dan putih di badan dan kaki. Jika kita memeriksa air bertakung di kawasan rumah, kolej dan sebagainya, kita mungkin terdapat jentik-jentik yang berkemungkinan besar ia adalah milik nyamuk Aedes dan bukannya nyamuk biasa. Selain itu, Aedes mempunyai tabiat istimewa iaitu cenderung untuk menggigit di waktu siang berbanding waktu malam yang biasanya kurang aktif. Jadi kita haruslah sentiasa berhati-hati jika digigit nyamuk pada waktu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira binti Mohidin dengan nombor matrik 198912, merupakan rakan sekumpulan Nur Sahira. Kerana saya masih di rumah semasa proses rakaman ini dijalankan, saya mengambil keputusan untuk menunjukkan kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk di sekeliling kawasan rumah saya. Sebenarnya, hasil daripada tinjauan yang kami lakukan di kolej dan di rumah, kami mendapati bahawa jentik-jentik yang kami temui adalah sejenis nyamuk Aedes. Sekian, terima kasih.